kasih kerana datang pada sidang akhbar ini. Konvensyen Sekretariat Negara Rasuah IPTA merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh SPRM dengan kerjasama semua Sekretariat Pencegahan Rasuah di seluruh universiti IPTA awam. Ya. Tujuan SPRM mengadakan konvensyen ini ialah untuk memelihara dan meneruskan usaha-usaha SPRM dalam mendidik penuntut-penuntut supaya mereka boleh memainkan peranan yang berkesan untuk memberi kerjasama dan sokongan pada kerajaan dari segi mempertingkatkan integriti dan mencegah rasuah. Kita sedia maklum bahawa para pelajar di Institut Pengajian Tinggi merupakan golongan belia yang amat reseptif kepada perubahan-perubahan, kepada pembangunan yang berlaku di sekitar mereka, dan mereka juga mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan sentiasa ingin membuat pembaharuan dan kemajuan dalam kehidupan mereka. Maka dengan itulah kita memilih pelajar-pelajar peringkat universiti ini. SPRM memberikan bimbingan supaya mereka mempunyai hala tuju yang betul dan juga melaksanakan program-program yang bertemakan integriti dan anti rasuah. So dalam konteks ini, konvensyen dan apa-apa juga aktiviti lain seperti seminar, ceramah, perbincangan meja bulat, lawatan-lawatan kerja, ini merupakan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan secara bersama antara SPRM dan penuntut-penuntut. Ada persoalan? Datuk, dalam aspek pencegahan rasuah kan, jadi tahun ni apa yang SPRM punya fokus utama dalam aspek pencegahan tahun ini? Mungkin ada program khas ke apa? Kita pada tahun ini SPRM akan memperbanyakkan program-program berbentuk strategic alliance melalui engagement dengan kumpulan sasaran yang tertentu seperti NGO, sebab kita sedia maklum bahawa NGO boleh memainkan peranan untuk bersama-sama dengan pihak berkuasa bagi membasmi rasuah. Kita juga akan membuat engagement dengan kumpulan-kumpulan belia, termasuklah pelajar-pelajar, kerana mereka lah seperti saya sebut tadi golongan yang energetik, ya, yang reseptif, yang mudah melakukan perubahan. Jadi kita juga nak bimbing kumpulan belia dan juga para pelajar supaya dapat memainkan peranan yang positif dan konstruktif ke arah membasmi rasuah melalui program-program pendidikan. Ya. Selain itu juga kita akan buat banyak engagement dengan agensi-agensi yang berisiko tinggi rasuah. Ya. Melalui dialog, forum dan juga perbincangan-perbincangan mengenai isu-isu tertentu yang dihadapi oleh agensi berkenaan, dan fokus kita ialah untuk membantu agensi berkenaan dari segi memperketatkan dan memperbaiki sistem kawalan dalaman supaya tidak wujud kelemahan yang boleh membuka kepada peluang rasuah. Ya, di sini kita tekankan kepada pembaikan dan pemulihan ke atas sistem. Selain daripada program-program pendidikan biasalah seperti ceramah melalui kursus
pameran-pameran yang kita laksanakan di agensi-agensi berkenaan. Agensi risiko tinggi itu contoh apa? Agensi penguatkuasa, agensi penguatkuasa, agensi yang terlibat dengan banyak proses perolehan, kerana bidang-bidang ini seperti bidang penguatkuasaan, bidang perolehan merupakan bidang yang amat berisiko tinggi rasuah. Jadi kita perlengkapkan pegawai bagaimana kita beri informasi kepada mereka bagaimana rasuah boleh wujud dalam proses penguatkuasaan, dalam proses kutipan hasil, dalam proses perolehan. Jadi bila kesedaran tu dah ada, maka mereka tahu apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelak daripada terjebak dengan rasuah. Dan dalam masa yang sama juga kita mendidik pegawai-pegawai di agensi yang berisiko tinggi rasuah ini supaya bekerjasama dengan SPRM dari segi melaporkan tawaran-tawaran rasuah agar kita dapat mengambil tindakan undang-undang terhadap pemberi rasuah yang biasanya dari kalangan orang awam. Untuk setakat ni bagaimana kerjasama pegawai ni? Kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan memang daripada dahulu lagi memang bagus, ya. Mereka pun mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk memperkukuhkan integriti di kalangan pegawai dia dan juga untuk membasmi rasuah, dan kita memberi bimbinganlah dan latihan bagaimana dapat dicegah bukan sahaja dari segi aspek penguatkuasaan tetapi juga dapat diperbaiki sistem kawalan dalaman, ya, supaya tidak ada ruang dan peluang rasuah yang wujud. Apa lagi? Mungkin pencegahan tak berbanyak nak tanya. Sebab saya tadi dah tanya dengan Datuk Seri Abu kan. Jadi saya tak bolehlah, saya portfolio saya bukan siasatan. Jadi pencegahan sajalah. Ada apa-apa lagi? Sebab ini aspek penting. Tadi Profesor pun dah sebut bahawa aspek education dan penjagaan merupakan jangka panjang yang sama penting. Ya. Kita penguatkuasaan itu merupakan langkah pencegahan jangka pendek yang hanya melibat satu atau dua individu saja. Tetapi aspek pendidikan dan pencegahan merupakan satu program jangka panjang yang perlu kita laksanakan secara berterusan. Sebab ini melibatkan perubahan budaya, melibatkan perubahan nilai dan sikap masyarakat. Sebab itulah kita macam konvensyen hari ini kita buat setiap tahun supaya rentak dalam usaha mencegah rasuah tu sentiasa pada tahap yang tinggi, ya, berkobar-kobar untuk melaksanakan pencegahan. Dan golongan atau kumpulan sasar yang terbaik ialah pelajar lah. Sebab mereka ini pelajar universiti, mereka bakal menjadi pegawai tinggi apabila mereka bekerja kelak. Dan mereka merupakan golongan yang juga terlibat dalam membuat keputusan. Ya, orang buat rasuah ni, dia beri rasuah untuk membeli keputusan tadi. Sebab itulah kita terapkan nilai integriti dan sikap mengunci rasuah tu daripada peringkat pelajar, supaya dia bawa sikap positif ini yang membenci rasuah dalam dunia pekerjaan kelak. Datuk juga ada cakap pemulihan atas sistem kan? Ya. Jadi maksudnya sistem tu perlu dipulihkan jika ada something yang tak ada. Ya, sistem ni sistem ini merupakan satu bentuk kawalan dalam membuat sesuatu proses kerja, ya. Tetapi kadang-kadang ada manusia yang tidak bertanggungjawab atau ada pegawai yang tidak bertanggungjawab yang beat the system. Ya. Dia tengok kalau sistem itu tidak telus, contohlah katakan dari segi macam kata ada sistem tak ada pakai nombor dalam membuat permohonan, tak pakai sistem bernombor. Jadi dia cubalah nak beri rasuah kepada pegawai
dalaman tu supaya dia dapat nombor 1 dalam permohonan. Jadi kita akan beri khidmat nasihat kepada Jabatan Penguasaan supaya memulihkan sistem itu dari segi mewujudkan satu kaedah lain atau kaedah baru supaya dapat menutup peluang untuk rasuah. Jadi kita beri dia nasihat buat sistem bernombor. Jadi bila buat sistem bernombor, kalau orang tu datang nombor 100 lah dia kena tunggu giliran dia. Ya, itu sebagai contoh lah. Ya. Berapa peratus Datuk daripada semua sistem ni yang perlu dipulihkan lah? Kita dari sini kita tidak ada ikut nombor. Tetapi sekiranya daripada siasatan SPRM mendapati wujudnya rasuah itu kerana sistem yang lemah, maka kita akan buat kajian lanjut di mana kelemahan itu wujud, apa punca yang menyebabkan kelemahan itu wujud, maka kita akan beri khidmat nasihat supaya membaik pulih dan memperbaiki, menambah baik sistem tadi. Contoh macam saya tak ada file beri contoh, tapi macam ada contohlah dulu, satu ketika dulu ya, orang berebut nak beli rumah murah ya dulu kan, nak berebut nak beli rumah murah. Jadi mereka cuba beri rasuah untuk mendapatkan rumah murah. Tapi apabila pihak berkuasa berkenaan meningkatkan ketulusan dalam sistem agihan rumah murah, di mana mereka pamerkan semua orang yang mendapat rumah murah, jadi orang tahu kalau dia tak layak, orang akan cepat report kan. Itu salah satu sistem lah. Saya tak ada nak contoh nak bagi buat masa ni, tapi apa yang saya nak cakap di sini ialah kalau ada kelemahan dalam sistem yang boleh buka peluang rasuah, kita akan beri khidmat nasihat supaya agensi berkenaan memperbaiki sistem berkenaan. Itu prinsipnya lah. Setakat ni ada lah Datuk lah. Ada kita ada buat Ada kelemahan tu lah. ada macam pasar Ramadan ya, contoh pasar Ramadan. Terima kasih lah, saya lupa lah. Contoh pasar Ramadan. Pasar Ramadan banyak orang komplain ya, ada rasuah berlaku kerana kurang ketulusan, proses agihan kurang telus, dan siapa yang memohon pun kurang telus. Jadi kita beri nasihat supaya dibuat undian. Ya, kita dibuat undian, semua permohonan untuk pasar Ramadan diletak dalam satu kotak yang telus, yang transparan, kemudian dicabut undi. Jadi siapa yang dalam itu dia mempunyai peluang sama rata untuk mendapat pasar Ramadan. Yang kedua, kita beri khidmat nasihat juga supaya tidak ada kota untuk menteri. Bila ada kota untuk menteri, maknanya ada golongan tertentu yang mendapat keistimewaan. Jadi sekarang ni di BKL telah pun memansuhkan kota untuk menteri. Jadi siapa-siapa sekarang pun boleh memohon ya untuk pasar Ramadan, dan dicabut undi depan semua pemohon. Dia tidak buat dalam pejabat. Ketika dulu kan dia buat dalam pejabat. Jadi orang ada peluang untuk tarik kawan-kawan dia punya ke atau orang yang dia kenal. Tapi sekarang dia buat dalam kawasan yang terbuka, dalam dewan yang terbuka, dan dicabut undi tu depan semua pemohon. Itu aspek ketelusan yang kita sarankan dan diterima baik oleh DBKL, dan sekarang ni dah kurang aduan-aduan yang berunsur rasuah mengenai agihan pasar Ramadan. Datuk, berdasarkan rekod banyak ke yang ni sistem yang perlu dibaiki, banyak lagi? Banyak memang. Ini merupakan tugasan SPRM di bawah undang-undang ya, memberi khidmat nasihat mengenai sistem dan prosedur agar tidak ada kelemahan yang boleh buka peluang rasuah. Itu memang peranan SPRM yang termaktub di bawah undang-undang. Itu peranan khidmat nasihat yang saya sebut macam konvensional hari ini. Itu peranan mendidik. Ya, satu lagi ialah peranan kami menguatkuasakan undang-undang. Itu yang siasatan, menyiasat, menangkap dan mendakwa. Itu aspek penguatkuasaan. Ya. Program hari ini program pendidikan. Yang saya sebut tadi, khidmat nasihat itu the third one.
So maknanya dalam secara rumusannya SPRM melaksanakan 3 strategi, 3-prong strategi to combat corruption in the country. Jadi jangan fikir hanya penguasaan lah ya. Sebab penguasaan tu satu aspek aja. Tapi yang lebih bermakna dan memerlukan jangka panjang ialah pencegahan dan pendidikan. Okey, rasanya tak ada soalan lagi. Terima kasih diucapkan kepada semua.